Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم نور بالكتاب وصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung kitab Hidayatus Sibyan. Mana muka apa? 67. Fasal yang ke-10, muka surat 67, Rumi. Masuk fasal baru. Fasal pendek. 14 Jawi. 14 Jawi 67 Rumi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fasal yang ke-10 muka surat 67, sembahyang fardu 5 waktu. Fasal baru kita habis dah. Baru ni habis fasal yang ke-9. Selesai fasal yang ke-9, perkara yang membatalkan sembahyang ada 21. Maka selesailah 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Masuk fasal yang ke-10, sembahyang fardu 5 waktu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kita tahulah tu. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu. Fardu tu wajib, tak buat berdosa, iaitu zuhur dulu, asar, maghrib, isyak dan subuh. Dimulakan dengan sembahyang yang pertama terzahir di atas muka bumi, zuhur dulu. Maka kerana tu dalam kitab kita pun disebut zuhur dulu. Tapi kita biasa sebut subuh dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, tak salah. Cuma solat fardu yang pertama setelah Nabi terima kefarduan 50, akhir sekali dapat 5 tu, kemudian mulalah Nabi untuk solat, dah terima kewajipan tu. Solat yang pertama sekali zuhur, bukan subuh. Zuhur. Solat kedua asar, solat ketiga maghrib, solat keempat isyak, solat kelima subuh. Jadi maknanya zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Sebab tu dia dimulakan dengan zuhur. Bermula waktu zuhur iaitu daripada gelincir matahari. Istilah kita panggil zawal, gelincir matahari. Itu mula masuk waktu zuhur. Kita mungkin sekarang ni tengok jam je. Sekarang ni tengok jam kan, tengok telefon, tengok TV, tengok dengar radio, masuk waktu.
Tapi hukum asal masuk waktu zuhur adalah dengan zawal ataupun gelincir matahari. Matahari tu tergelincir. Gelincir macam mana matahari ni? Bukan matahari yang tergelincir sebenarnya. Sebenarnya bayang-bayang tu yang tergelincir. Tapi dia panggil matahari gelincir. Bila kita pacakkan sebatang kayu tengah-tengah panas, akan ada bayang-bayang. Katalah waktu kita pacak pukul 12 tengah hari, katalah akan ada bayang-bayang. Yang mana bayang-bayang tadi dia akan memendek. Sebab matahari tu bergerak. Matahari tu naik ke atas kan. Jadi kalau kita pacak kalau kita pacak kayu kat sini, bila matahari tu naik, mesti bayang-bayang dia ke sana. Kalau bayang-bayang dia ke sini, matahari kat ni pelik tau. Mestilah bayang-bayang dia kat sini, matahari kat sini. Bila makin naik matahari, makin pendeklah bayang-bayang ni. Bila sampai betul-betul atas kayu yang dipacak, betul-betul atas, dia panggil istiwa. Betul-betul hilanglah bayang-bayang. Bayang-bayang tak hilang, sebenarnya dia duduk dalam bawah dia, bawah tapak dia. Tak nampak bayang-bayang. Bila matahari ke sana lagi, matahari tak bergerak kan, ke sana lagi. Bila ke sana, bayang-bayang yang elok duduk ke sini akan bertukar ke sini pula. Untuk dia terbenam pula. Bila ke sana, matahari bayang-bayang akan ke sana. Bila nampak je bayang-bayang ke sana sikit, dia panggil gelincir. Asalnya bayang-bayang tu duduk atas, betul-betul atas kayu tu. Bila matahari gerak sikit, bayang-bayang dia kok ni balik. Jadi bila elok bayang-bayang tu duduk tengah-tengah, gelincir. Itu maksud gelincir. Itu maksud gelincir matahari. Bukan matahari tu tergelincir. Matahari mana boleh gelincir. Itulah maksud gelincir tu. Bayang-bayang tu yang tergelincir daripada objek ataupun kayu yang kita pacakkan tadi tu. Maka dengan nampak je bayang-bayang dah bertukar arah daripada kod sana bayang kepada kod sana, nampak sikit je. Maka masuk zuhur. Okay. Cuma kita tu lah, kita tak tengok. Kita kena buat juga sekali-sekala. Kena buat time panas molek. Kita pukul 12 kita pacak depan rumah kita. Pukul 12.30 pergi tengok. Masa pukul 12 kita pacak tu, kita tanda dulu bayang-bayang kat mana. Lepas tu setengah jam lagi kita pergi tengok balik. Kita tengok tanda pula bayang-bayang dia hilang, memendek. Pukul lebih kurang 12.45 pergi tengok pula tanda-tanda. Lebih kurang kita tahu dah masuk pukul apa. Ni nak cuba je hukum asal. Kita dah tahu dah masuk zuhur pukul 1 contoh, tahu dah. 12.50 pergi tengok. 12.55 pergi tengok. Mana bayang-bayang hilang? Hilang bayang-bayang ni. Lepas tu pukul 1 tengok-tengok ada bayang-bayang kat sini. Ni sikit besar tali kasut. Bayang-bayang mula dah ada kat belah sini bertentangan. Inilah masuk zuhur. Kita tahu, kita tengok jam. Kita tahu. Cuma nak cuba. Cubalah tengok. Itulah hukum asal masuk waktu. Bukan tengok jam, bukan tengok TV. Itu hukum asal. Lama-lama kita guna teknologi moden ni sampai kita lupa sebenarnya masuk waktu. Bila masuk waktu? Tengok takwim dia begitu pula. Mana tahu masuk waktu? Tengok kalender. Mana tahu masuk waktu? Tengok telefon. Dah jadi gitu. Sedangkan masuk waktu asalnya tengok bayang-bayang. Okay. Gelincir matahari pada pertengahan langit pada penglihatan mata. Ikut pakai mata, tak perlu main teropong-teropong. Tengok mata bayang-bayang, tengok mata je lah. Dan habis waktunya zuhur lah, habis waktu zuhur, dengan jadi bayang-bayang itu, bayang-bayang tadi akan jadi suatu itu seumpama, iaitu bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rembang. Biar bayang rembang tu biar dulu. Jadi bila kita pacak, kita dah nampak sikit, keluar sikit, dah masuk zuhur dah ni. Matahari dia berjalan lagi, berjalan. Maka bayang-bayang dia memanjang. Bayang-bayang kayu yang kita pacak tadi. Pagi-pagi itu bayang-bayang memendek. Makin lama makin pendek. Sampai waktu betul-betul matahari di atas kepala, hilang bayang-bayang. Sebab dia duduk bawah dia. Kalau kita berdiri pun, dia bawah tapak kaki bayang-bayang. Syekh, mana bayang-bayang aku ni? Duduk bawah tapak kaki. Kan? Sebab dia betul-betul atas kepala. Jadi bila dah zawal, dah gelincir, masuk zuhur, matahari itu tetap berjalan juga. Berjalan. Bila berjalan, bayang-bayang memanjang. Logik kan? Memanjang. Okay. Kita ukur lah. Lebih kurang lah, katalah pukul 4. Pukul 3.30 ke, kita pacak balik untuk asal pula. Ini bukan nak kata nak tahu waktu masuk waktu, tidak. Kita nak cuba, ini hukum asal. Biar kita tahu ni hukum asal. Lepas tu tengok jam balik lah. Payah tak kata setiap kali nak sembahyang nak pacak kayu. Biarlah rasa pengalaman tu sekali. Pacak pukul 3.30. Tengok bayang-bayang ada garis kat tanah, kat depan rumah kita. Lepas tu 3.45, 3.50 lagi tengok pula. Garis pula. Dia memanjang. Tadi garisan kat sini, ni kena garis kat sini pula. Tadi pagi tadi memendek. Ini memanjang. Pukul 4 garis lagi tengok.
Okey, pukul 4. Maka kita ukur, kita ambil tali ke apa, kayu ke, kita ukur tinggi mana kayu kita tu. Dan kita terbalikkan kayu kita tu. Kayu tinggi ni, kita ambil tali ke kayu, kita ukur dia, kita dah ada bayang-bayang kot ni, kita pun jatuhkan dia. Kita tengok sama panjang tak dengan tali ataupun kayu yang kita baca ni. Sama panjang tak? Jadi pada pukul 4 kalau asal waktu sekarang ni lah. Kalau pukul 4 dia hampir-hampir nak sama panjang. Belum lagi, sikit lagi. Pukul 4:15 tak? 4:16. Pukul 4:16 dia jadi sama panjang ataupun lebih sikit. Masa waktu tu masuk waktu asar. Tu masuk atas benar. Masuk waktu asar. Okey. Tu dia kata tu maksudnya. Dengan jadi bayang-bayang suatu itu seumpama maksudnya jadi bayang-bayang tu sama panjang dengan objek, dengan kayu yang kita pacak tadi, sama panjang, maka masuklah asar. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dia bukan 1.5. Kalau katakanlah kayu tu panjang ni, bayang-bayang tu panjang sama dengan kayu, belum masuk lagi. Belum masuk waktu asar lagi. Mazhab Hanafi, orang India, Pakistan, Bangladesh, mazhab mereka tak masuk lagi. Dia kalau katalah kayu panjang ni, bayang-bayang dia kena panjang ni 1.5. Kalau kita tengok pukul kita, kalau sekarang ni lebih kurang pukul 5:15 kot, sejam lewat. Sebab dia kalau sama panjang dengan kayu yang dipacak, belum masuk asar lagi, dia kata tunggu satu. Orang yang biasa pergi Masjid India ke apa, dia tahu lah sembahyang asar lambat. Lambat datang pukul 4:30, 4 suku tak sembahyang asar lagi. Dia tak azan lagi. Kita duduk sibuk membeli belah kat jalan bukan Raja Laut, jalan apa? Jalan Tunku Abdul Rahman ke, kat area tu lah. Area Masjid India tu. Setengah seronok beli, baru azan. Memang dia begitu. Dia 1.5. Jadi dia lebih kurang lah 40 minit hingga sejam lebih lambat. Asar dia lebih lambat. Dan iaitu lain daripada bayang-bayang rembang. Bayang-bayang rembang ni apa pula? Matahari sebenarnya kita ni kalau dekat Mekah, dia matahari dia betul-betul atas kepala, hilang bayang-bayang. Memang gitu. Tapi kita ni duduk bukan betul-betul kalau matahari, sebab bumi ni dia berpusing, dia bukan betul-betul bulat. Bumi kita ni macam lonjong sikit. Dan dia berpusing pun bukan betul-betul pusing dia ni. Bumi ni dia pusing sengit sikit. Bila dia pusing sengit sikit, di negara kita lah, ada tempat lain dia tak ada mana ni. Dia bayang-bayang rembang dia panggil. Bayang-bayang rembang ni, matahari tu kalau kata ni kayu kita baca, matahari tu bukan betul-betul atas ni. Itu di Mekah. Yang Tahir bagi tadi tu contoh aja. Di Malaysia, di Indonesia, di kawasan kita ni, dia betul-betul bukan. Dia sengit sikit. Kalau gini, matahari tu sengit macam ni sikit. Dia bukan betul-betul sengit sikit. Bila sengit sikit, dia akan ada nampak bayang-bayang lebih. Kalau bila betul-betul atas kepala ni, kan sebab dia sengit sikit, dia ada nampak bayang-bayang ke sana lebih. Sikit, besar tali kasut je. Bayang-bayang. Itu dia panggil bayang-bayang rembang. Itu istilah panggil bayang-bayang rembang. Tolak bayang-bayang rembang, iaitu bayang-bayang yang lain daripada bayang-bayang rembang. Jika ada tempat tu ada bayang-bayang rembang, maksudnya ada bayang-bayang yang terlebih tadi, ambil besar mana, kayu tadi sama panjang dengan kayu, bayang-bayang, tambah lagi bayang-bayang, baru masuk asar. Sikit sangat, berapa minit tu, beberapa minit je, 5-10 minit. Itu masuk bayang-bayang rembang. Ni orang dulu semua tahu benda ni. Orang sekarang tak tahu apa benda bayang rembang. Benda bayang rembang. Dan daripada maka masuklah asar, dan daripadanya awal waktu asar. Bila jadi macam tu, masuklah waktu asar, awal waktu asar. Dan berkekalan ia asar tu berkekalan hingga jatuh matahari sekaliannya, hingga terbenam matahari. Jatuh matahari tu terbenam di kaki langit. Kalau laut-laut lah, dia terbenam, kita nampak turun. Nampak sikit lagi tu, ada sikit lagi. Turun, ada sikit lagi. Hilang lah. Langsung tak ada. Di kaki langit tu langsung hilang dah matahari. Maka masuklah maghrib, habislah asar. Tu maksud dia. Awal waktu, dan berkekalan hingga dan maghrib pula awal waktu maghrib, dan daripadanya awal waktu maghrib, masuk waktu maghrib. Dan berkekalanlah maghrib tu, maghrib macam sekarang ni, bila habis maghrib hingga hilang syafaq merah sebelah matahari jatuh. Bila matahari tu jatuh, dah tak nampak dah, ikut kaki langit tak nampak dah, sebab dia dah jatuh. Cahaya dia ada lagi.
Sebab dia tak jauh lagi, cahaya dia lagi. Itu dia panggil syafaq ataupun mega, orang Melayu panggil syafaq. Dia warna merah-merah, warna kuning-kuning gitu. Ialah kita tengoklah maghrib kita tu. Makin lama 5 minit, 10 minit dia makin hilang. Itu sebenarnya matahari. Cuma matahari tu dah terbenam. Kesan-kesan dia sebab matahari tak pergi jauh lagi, jadi ada kesan-kesan. Sebab tu maghrib tak lama. Maghrib ada 40 minit hingga sejam maghrib. Sebab maghrib ni dia bukan cahaya matahari, dia kesan daripada cahaya matahari siang tadi. Sementara nak hilang. Lepas tu dia tu. Sama juga subuh. Subuh pun lebih kurang tu juga. Dia bukan cahaya matahari nampak tu bukan. Dia kesan daripada cahaya matahari yang akan terbit nanti. Tu. Nanti kita masuk bab subuh tu nanti. Jadi tengok sebelah jatuh, matahari jatuh tu, maka hingga hilang syafaq. Maksudnya tak nampak dah merah-merah, kuning-kuning, putih-putih dekat langit, tak ada lah. Memang hitam legam. Baru masuk Isyak. Biasanya lebih kurang 1 jam. 5.3 8 tak sampai pun. Tak sampai. 40 minit, 50 minit, 50 lebih sikit. 50 minit. Biasa gitulah. Dia main 40 hingga sejam. Waktu tu sikit pendek aja. Dia sekadar nak menghilangkan kesan-kesan cerah aja. Okey. Maka daripadanya habis waktu maghrib, iaitu awal waktu Isyak. Habis maghrib masuklah Isyak. Masuk gelap gelita lah. Dan berkekalanlah Isyak tadi hingga naik fajar sadiq. Naik fajar tu cahaya jugalah, cahaya matahari. Cuma fajar sadiq ni, fajar tu cahaya matahari masa nak terbit. Sadiq tu betul, Siddiq kan, Abu Bakar As-Siddiq kan, betul, benar. Jadi fajar betul. Ada satu lagi fajar dia panggil fajar kazib. Kazib tu tipu, fajar tipu. Fajar tipu dengan fajar benar. Jika keluar fajar tipu tu, fajar kazib tu, maka tak masuk subuh lagi, dan tak habis lagi yang Isyak. Fajar ni, fajar tipu ni, fajar kazib ni, fajar dia cahaya matahari juga. Biasa dia keluar lebih kurang pukul 5 lebih gitu, 5:15, 5:20. Cahaya yang dia keluar straight nampak dekat langit, naik straight macam lampu kat bawah. Kita suluh naik, lampu suluh warna putih, lampu kuat watt dia kuat, kita suluh naik ke langit. Kalau orang jauh tengok, ada macam tu. Macam lampu fanfare. Lampu fanfare kan ada fanfare kan, ada lampu tu kan, kita tengok jauh, ada fanfare, tengok jauh, lampu tu straight naik macam tu. Kalau nampak lampu tu, itu memang daripada matahari. Lebih kurang 5:15, 5:20, tak masuk lagi. Kalau waktu tu bulan Ramadan, makan lagi, boleh makan lagi. Dah nampak fajar, ada boleh makan lagi. Kemudian hilang. Tak lama lah, dalam 10 minit, 15 minit hilang cahaya tadi. Apa tu dia kata? Fajar kadzib, fajar tipu. Kemudian waktu subuh sebenar, lebih kurang pukul 5:50, pukul 6. Tengoklah pukul subuh pukul apa, dia akan naik sekali lagi. Bukan warna putih, warna kuning. Warna kuning matahari tu, warna kuning, orange tu. Naik dia macam ni. Yang tadi straight, yang ni naik macam ni. Maksudnya nampak cahaya tu begini. Maka itu fajar as-sadiq, fajar betul, yang mana matahari, kalau tengok kaki langit, matahari di bawah kita tak nampak, cuma dia keluar cahaya dulu. Dia keluar cahaya dulu. Itu pun lebih kurang 40 hingga sejam, 40 minit hingga sejam waktu dia. Okey, waktu dia. Jadi maknanya subuh ni cahaya dah sampai, cuma matahari tak keluar lagi. Cahaya dah sampai dan dia sekadar nak tunggu matahari keluar betul je. Maka cahaya sampai dulu kan, itu aja. Begitulah juga maghrib tu terbalik. Maghrib terbalik. Nak tunggu matahari itu, matahari terbenam dah, nak tunggu hilang cahaya bekas-bekas siang tadi, itu aja. Sebab tu subuh dengan maghrib pendek. Dia lebih kurang 40 hingga sejam sahaja. Ada tempat maghrib dia 20 minit. Ada tempat gitu, negara orang putih 20 minit maghrib. Kalau buat lambat-lambat, nak start nak mandi, nak apa, memang tak memang tak boleh negara-negara apa dia panggil, Arktik, Antartika lah, Arktik lah, negara dekat macam Sweden, Norway, tu negara-negara tu. Ada tempat negara yang matahari tak terbenam langsung, 3 bulan sekali terbenam. Dia malam 3 bulan sekali. Ada yang tak terbenam langsung. Ada yang sebulan sekali malam. Ni nampak macam nak malam je, cup naik balik. Dia biasa duduk ujung lah. Kalau ni bumi, dia duduk kat atas ni atau duduk bawah ni, biasanya gitu. Yang duduk atas Arktik, Antartik.
ujung-ujung. Okey. Maka daripadanya habis waktu maghrib, masuklah awal waktu isyak, kemudian iaitu awal putih yang melintang langit. Awal yang melintang macam inilah, melintang, bukan straight naik atas. Sebelah matahari naik dan akhirnya merah. Mula putih atau merah naik, mula putih atau merah. Kalau yang fajar yang belum subuh lagi, dia straight je naik gitu. Dan daripadanya awal waktu subuh, maka masuklah waktu subuh bila nampak fajar tadi, dan berkekalanlah ia subuh bila habis hingga naik sedikit matahari. Matahari itu nampak dah, bulatan matahari itu nampak. Yang tadi bukan nampak matahari, nampak cahaya matahari sebelum matahari itu nak keluar. Ni nampak dah matahari, ni bulatan matahari, nampak sikit dah. Sikit je nampak. Okey, habis subuh. Dia panggil syuruk. Kalau tulis kat sini dia panggil syuruk. Syuruk. Sedikit matahari, maka habislah waktu subuh. Syuruk tu habis. Habis waktu syuruk, masuk waktu syuruk, tak ada sembahyang dah sampai zuhur. Waktu tak ada sembahyang. Yang ada duha. Ini secara ringkas je. Disebut secara ringkas. Habis. Bermula pekerjaan yang sunat kerja akan dia daripada sembahyang, iaitu dua perkara. Dah tahu dah masuk waktu bila, dah tahu dah terbenam mataharinya, tengok bayang-bayang, dah tahu dah macam mana, maka bila masuk waktu apa yang disunatkan untuk buat sebelum sembahyang fardu. Yang wajib sembahyang fardu, sembahyanglah dah masuk waktu, tapi ada yang sunat dibuat sebelum solat fardu. Dia kata ada dua perkara. Pertama, bang dan qamat. Bang tu kata. Orang sekarang panggil azan. Bang tu azan lah. Bang dan qamat. Ada dua. Sama ada dia nak sembahyang berjemaah, dia nak sembahyang seorang, dia nak sembahyang memang baru masuk waktu, atau dia nak sembahyang dah lama masuk waktu sekalipun. Contohnya dia nak sembahyang nak sembahyang Zuhur pukul 4. Zuhur habis 4.15, 4.16. Pukul 4 baru nak sembahyang Zuhur. Contoh kan. Sama juga. Sunat azan, sunat qamat. Maknanya azan dan qamat ni bukan semestinya di surau masjid, bukan. Sama ada nak sembahyang berjemaah di surau masjid, ya, azan qamat. Sama ada nak sembahyang kat rumah dengan anak isteri, azan qamat. Ataupun nak sembahyang seorang dalam bilik seorang-seorang, azan qamat. Janji solat fardu. Sama ada baru lepas masuk waktu, azan qamat, ataupun dah lama masuk waktu, azan qamat. Janji nak sembahyang fardu. Azan qamat, sunat. Maka sunat bagi lelaki itu perbuat kedua-duanya. Bagi lelaki dua-dua. Azan pun sunat lelaki, qamat pun sunat lelaki juga, dua-dua. Dan sunat bagi perempuan itu qamat dua. Bagi perempuan qamat, tak ada azan. Tak ada azan, qamat saja. Sama ada perempuan tadi nak sembahyang, okey, kita ambil lelaki dululah. Lelaki itu sunat azan dan qamat. Sama ada lelaki tadi nak sembahyang berjemaah, atau lelaki tadi nak sembahyang kat rumah dengan anak isteri, azan qamat. Sama ada lelaki tadi nak sembahyang seorang-seorang, sama ada lelaki tadi nak sembahyang baru lepas masuk waktu, atau lelaki tadi nak sembahyang telah lama masuk waktu, cuma tak ada waktu lagi lah. Maka sunat qamat juga. Itu bagi lelaki. Bagi perempuan qamat saja, tak ada azan. Sama ada perempuan tadi nak sembahyang berjemaah, imam dia perempuan, makmum semua perempuan, qamat juga. Sama ada perempuan tadi nak sembahyang di rumah dengan anak dia, qamat juga. Sama ada perempuan tadi nak sembahyang seorang-seorang dalam bilik, qamat juga. Tak kira dalam apa keadaan sekalipun. Malah walaupun nak laungkan dekat anak yang baru lahir sekalipun. Katakanlah bila anak lahir, yang azan kan ni, kita panggil azan kan ni, bapak lah. Kalau bapak tak ada, toki, datuk. Itu yang terbaik. Kalau tak ada juga, adik-beradik lelaki yang besar sikit lah yang boleh azan. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tiba-tiba tak ada lelaki, mana tahu, hantar hospital, ingatkan lambat lagi. Sekali awal dah bersalin pula 3 pagi. Siapa ada? Suami dia mungkin duduk kat rumah lagi ke, duduk buat apa ke, duduk persediaan apa ke, ingatkan tak sampai masa lagi. Buatlah contoh macam mana pun. Yang ada nurse 3 orang. Lepas tu ibu yang bersalin tu perempuan juga. Lepas tu ada seorang yang
tukang sapu cuci lantai ke apa, perempuan juga. Dan ada juga security perempuan juga, contohlah. Habis macam mana anak ni baru lahir? Macam mana anak yang baru lahir tu? Sunat. Tapi semua perempuan, tak ada lelaki. Bukan azan, qamat. Itu yang salah faham tu. Ada orang salah faham. Dia kata kalau anak lelaki, azan dan qamat. Ada kata kalau lelaki, azan. Kalau perempuan, qamat. Kalau bayi perempuan, qamat. Itu silap faham. Yang silap faham macam mana? Saya ulang balik. Yang silap faham dalam masyarakat kita. Kalau bayi lelaki, azan saja. Itu satu silap faham. Ada juga fahaman, kalau lelaki, azan dan qamat. Itu juga salah faham. Bukan, nak kata itu sahaja. Kalau perempuan, kalau bayi perempuan, qamat. Itu aja. Itu salah faham. Yang betul macam mana? Anak lelaki ke anak perempuan ke, azan dan qamat. Jika yang tu ayah dia lelaki. Jika yang nak melaungkan tu tak ada orang lelaki, perempuan, anak lelaki ke anak perempuan ke, bayi lelaki ke bayi perempuan ke, qamat. Maknanya yang ditilik, yang dilihat bukan dekat jantina anak. Itu yang silap faham. Yang tengok jantina ni akikah. Anak lelaki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Itu tengok jantina bayi. Untuk melaungkan azan ataupun qamat, bukan tengok jantina anak. Tengok jantina orang yang nak ni. Orang lelaki. Bila lelaki, anak perempuan, azan, qamat. Kalau anak perempuan, azan, qamat. Lelaki, azan, qamat. Kalau kata dah tak ada lelaki, semua perempuan, nurse nak tolong, tak apalah, saya tolong. Anak lelaki, qamat. Anak perempuan, qamat. Dia bukan tengok pada jantina anak, tengok pada jantina orang yang nak melaungkan. Itu silap faham tu. Kat situ silap faham. Cuma kalau azan tak adalah berdosa. Tak, kalau berdosa azan je pun. Azan pula kat bayi, azan perlahan aja, taklah berdosa. Cuma itu tak disuruh lah. Lagipun kalimah azan dengan qamat tu sikit sangat beza dia. Jadi qamat. Kalau perempuan ataupun ibu dia sendiri pun boleh. Tak ada. Nurse pun tak boleh. Kata aku kerja nak sambut, banyak kerja lain aku nak buat, dah tulis-tulis borang-borang. Macam mana anak? Tak ada orang. Mana suami? Suami tak sampai lagi, on the way. Buatlah soalan. Kan nak biarkan budak aku dengar benda-benda yang dunia. Dengar orang duk bercakap, dengan nurse duk bercakap, dengar orang duk bercakap. Semalam kau tengok drama apa? Oh, drama tu best juga. Dia dengar budak tu. Sedangkan telinga dia mesti dilaungkan dengan kalimah tauhid dulu awal-awal. Biar itu perkataan yang pertama. Ini dengar drama, itu yang kerja-kerja besar sikit dah kerja tengok drama. Contohlah. Dia dengar benda-benda lain. Jadi dengarkan kalimah tauhid dulu, azan dulu. Maka qamat. Kalau perempuan qamat, lelaki azan dan qamat. Kalau nak semayang. Sama juga kalau nak ala hantu. Kan kalau kata ada nak ala hantu ke apa kan. Azan. Sama lah juga. Perempuan qamat, lelaki azan. Samalah semua. Dan syarat bagi yang bang dan qamat itu 3 perkara. Syarat secara umum. Yang pertama, Islam. Mana orang kafir tak boleh lah. Orang kafir tak boleh. Yang kedua, mumayyiz. Dia walaupun dia belum baligh, tapi dia dah mumayyiz. Dia tahu mana baik, mana buruk. Dia tahu, oh yang ni tak boleh, kotor, najis, geli. Dia tahu dah benda tu. Dia tahu dah. Dia boleh basuh berak sendiri. Mumayyiz tu. Dia makan tu banyak masuk dari mulut daripada tumpah. Kalau makan banyak tumpah belum masuk mulut, belum mumayyiz lagi tu. Mumayyiz. Setengah ulama kata, kalau nak tahu dia mumayyiz, yang cara lain lagi selain tambahan lagi, suruh angkat tangan dia, suruh dia pegang telinga kiri. Angkat tangan kanan, suruh pegang telinga kiri. Angkat tangan kiri, suruh pegang telinga kanan. Sampai tak? Kita tak payah cubalah. Kita dah bukan mumayyiz, bapak mumayyiz dah kita ni. Budak-budak yang kalau dah darjah 3 jam 4 tak payah lah. Ni yang agak-agak tu. Dalam apa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itulah. Ni dah mumayyiz ke belum? Angkat tangan jap. Tarik tangan dia letak. Sampai dah mumayyiz dah ni. Bukan tengok tu je, tambah tengok yang lain lagi. Tengok dari sudut kiri kanan dia kenal, bersih cemar dia kenal, campur-campur termasuk juga. Dia boleh pegang, yakin. Bukan suruh pegang, janji sentuh saja. Sentuh saja. Ada kata gitu. Itu antara tips. Tips. Sampai tak?
Terlebih terlebih mumayyiz dah tu. Tu terlebih mumayyiz tu. Itu boleh kahwin dah tu. Okey. Yang ketiga lelaki. Jika qamat dan azan lelaki lah. Macam sebut tadi lah, kalau perempuan qamat saja. Itu syarat. Tadi syarat secara umum, ni syarat detail pula. Syarat secara terperinci. Maka jika ada ia didiri akan dia bagi keduanya oleh imam, maka iaitu 6 syarat. Jika ini untuk semayang pula, untuk buat semayang di surau masjid kan, maka ada 6 syarat. Maksudnya didiri, jika ada didiri akan dia bagi keduanya oleh imam, maknanya nak semayang jemaah lah di surau masjid. Tambah lagi, tadi 3 kan, dia ada 6 syarat. Yang 3 tu sama jugalah. Yang 3 tambah lagi 3. Yang pertama 6 syarat. Yang pertama Islam, macam jadilah Islam, orang kafir tak boleh. Yang kedua aqil, ada akal. Tak ada akal tak sah. Tak ada akal tu gila ke, tak sah. Tak sah azan. Orang gila tak sah azan. Kan ada cerita orang gila azan tak, dekat dia pergi masjid, dia buka mic, dia perhati orang macam tu kan. Dia time tak ada orang, time pukul 10 pagi ke 3 petang ni, lupa cerita tu. Dia pergi diam-diam, tak ada orang, dia buka. Dia ingat kat mana nak buka switch. Sebab dia perhati lama orang gila ni. Lepas tu pukul 10 pagi tu dia azan. Satu kampung datang. Apa azan pukul 10 pagi? Masuk. Lah, azan 10 pagi apa? Lah, orang gila, dia kata. Gila kamu ni. Azan 10 pagi. Mana masa waktu azan 10 pagi? Dia kata gila. Tahu tak orang gila cakap apa dia? Mu gila. Asal tanya azan betul-betul mu tak datang. Azan tipu mu datang. Siapa gila? Azan betul-betul, azan yang pukul 6 pagi, azan yang pukul 1 tengah hari, azan pukul 4 setengah petang, azan pukul 7. Itu azan betul. Mu tak datang pun. Ni azan tipu mu datang. Mu gila, dia kata. Bukan aku. Oh, kena dengan orang gila. Tak sah. Kalau tak ada akal, gila tak sah azan. Syarat kedua. Syarat ketiga baligh, macam tadi lah. Syarat ketiga tadi mumayyiz. Tadi mumayyiz, bukan baligh. Maksudnya walaupun umur dia 6 tahun, 7 tahun, jika dia telah mumayyiz, dapat kenal baik buruk kan, dapat tahu semua, maka azan dia dah sah. Tapi bagi dia nak azan dekat surau masjid, tak boleh. Mumayyiz tak boleh. Dia mesti baligh. Baligh lah, 9 tahun ke atas. Laki 9 tahun ke atas dah memimpi, maka baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Tapi sekadar nak sah azan selain daripada tempat tu, maka tak ada masalah. Selain di rumah tak ada masalah. Kenapa tak boleh? Kerana dia budak lagi, dan ini ada kaitan dengan orang datang nak semayang. Habis kat rumah tak ada kaitan dengan orang. Sebab tu tak boleh. Sebab tu ada beza. Syarat sah azan bukan balik, mumayyiz pun boleh. Umur 6 tahun, 7 tahun, kalau cukup syarat, boleh dah azan. Tapi kenapa dekat surau masjid tak boleh? Sebab dia ada kaitan dengan orang ramai. Buat di sini budak-budak kan, tanya-tanya dia buat perangai nakal dia tu, kan dia jadi ganggu semua orang. Sebab tu baligh. Yang keempat, orang kepercayaan. Orang yang boleh dipercayai. Orang yang tak boleh dipercayai tak sah juga. Maksud dia boleh percayai ni orang betul lah. Orang bukan cakap bohong apa semua. Kalau tidak, tak sah azan dia. Sebab apa? Kalaulah dia jenis lebih kurang, dia tak ambil perhatian tentang azan tu, dan jenis menipu. Dia tengok, aku bertugas ni, tapi ada hal ni. Azan awal lah. Dia azan awal sebab ada hal. Contoh gitu. Sebab tu mesti orang tu orang kepercayaan. Nak azan. Yang kelima lelaki, sebut tadi lah. Azan tu perempuan tak boleh. Cuba bayang kalau perempuan azan. Penuh orang surau ni rasa. Suara pula merdu, manggil-manggil, marilah semayang, marilah manggil. Mana bukti? Apa bukti? Tengok lagu-lagu. Kan orang lelaki suka dengar lagu perempuan. Sedap lah. Sedap, power dia punya suara. Itu lagu sama lah. Azan kalau dia buat cara yang betul, menggigil lelaki dengar. Penuh. Nak tengok siapa dia azan pula ni. Siapa ni? Penyanyi mana azan ni? Artis mana azan ni? Sebab tu tak boleh. Dia mendatangkan fitnah.
Walaupun pada mazhab Syafi'i suara bukan aurat. Mazhab lain suara tu aurat, mazhab Syafi'i tak aurat. Tapi dia mendatangkan fitnah, dia jadi haram. Maka jadi haram tu bukan sebab aurat. Haram suara perempuan bukan sebab aurat. Haram suara kerana mendatangkan fitnah, dia panggil. Mazhab lain haram suara perempuan kerana aurat. Mazhab Syafi'i tidak, dia bukan aurat. Sebab apa? Sebab pada mazhab Syafi'i dia kata para sahabat-sahabat perempuan, sahabiah perempuan, dia tanya Nabi pakai suara dia kan. Kalau aurat Nabi kata tak boleh cakap suara aurat. Nabi tak cakap, boleh. Cuma tengoklah, jual beli boleh. Kalau nak jual beli, nak mengajar boleh. Takkan tak boleh pun. Nak jadi saksi mesti kena pakai suara. Tapi kalau saja-saja je tak boleh. Suara perempuan ni lain macam lain macam dia punya suara. Nombor 6, mengetahui dengan masuk waktu. Dia mesti yakin masuk waktu. Selagi dia tak yakin masuk waktu, dia tak boleh azan. 6 syarat. Walaupun kebetulan azan dia memang tepat, tetap juga berdosa. Dia kata, dah masuk waktu tak? Mana jam mati. Azan je lah. Masuk dah kuat, dia buat azan. Lepas habis azan, orang pakat datang nak sembahyang. Betul ke aku azan tadi? Betul lah, memang masuk waktu pun. Tetap juga tak boleh, berdosa. Dia kena yakin masuk waktu, baru boleh azan. Selagi tak yakin, haram azan. Azan untuk panggil orang sembahyang. Habis 6 syarat. 6 syarat. 6 syarat azan. Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan iqamat tu ada 5 perkara. Nanti dulu bab tu. Kita nak cerita mukadimah sikit tentang azan ni. Azan ni, kalau kita tengok syarat-syarat ni, orang yang cukup 6 syarat dia akan melaungkan di seluruh dunia. Malah kajian dibuat, azan tak pernah berhenti walaupun 1 saat di seluruh dunia. Tak pernah berhenti. Azan habis kat sini, tempat lain pula masuk, tempat lain pula masuk, tempat lain pula masuk, tempat lain. Tak pernah berhenti azan. Di serata dunia 24 jam azan berterusan. Dan azan sangat penting kerana tempat yang tak ada azan, Ya'juj Ma'juj akan masuk tu dulu nanti. Ya'juj Ma'juj akhir zaman nanti, Ya'juj Ma'juj dia akan serang, dia akan masuk dekat perkampungan yang tak ada azan dulu. Yang ada azan tu dia masuk lambat sikit. Yang ada azan ni tak ada syiar. Bila tak ada azan, tak ada syiar, maka dia masuk. Azan ni. Dan azan ni pentingnya azan ni, walaupun nak solat tu walaupun bukan pada waktu awal solat sekalipun, bukan mestinya masuk waktu pukul katalah subuh pukul 5.45 masuk subuh, azan 5.45 lah. Kalau pukul 6 tak payah azan lah. Tidak. Dah 6 suku tak payah azan. Tidak. 6.30 dah 6.30 tak payah azan. Tak. Kalau dia nak sembahyang seorang, azan perlahan. Kalau dia nak sembahyang dengan grup dia aja, azan perlahan. Tapi kalau nak panggil lagi orang luar untuk sembahyang, 6.30 pun azan lah. Macam tu juga Isyak sama. Bila dah habis waktu, dah berlalu waktu awal, bukan bermakna tak boleh azan. Azan ni disunatkan bila nak sembahyang. Bukan azan ni disunatkan kerana nak bagi tahu masuk waktu, bukan. Ya, antara tujuan azan nak bagi tahu dah masuk waktu. Itu salah satu tujuan. Tapi tujuan besar azan adalah nak panggil orang sembahyang, bukan nak bagi tahu masuk waktu. Kalau setakat nak bagi tahu masuk waktu, dengar TV dengar telefon dah cukup, tak payah azan lah. Itu yang orang salah faham tu, yang dekat mana Penang yang salah faham. Dia kata azan bising dekat kawasan perumahan ni, dekat kondominium ke mana, bising. Kalau nak azan pakai WhatsApp, dia kata. Orang kafir kata, tak apalah, dia kafir, dia tak faham. Tapi ada orang Islam setuju. Dia kata tak payah azan pakai WhatsApp. Kan sekarang pakai WhatsApp. Jadi pasal orang pakai tekan video tu, tekan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukuplah. Sebab dia kata kan azan nak bagi masuk, kan tujuan azan nak bagi tahu dah masuk waktu. Itu dia silap faham. Azan bukan nak bagi tahu masuk waktu, bukan. Ya, dia salah satu tujuan. Tapi tujuan besar azan adalah nak ajak orang sembahyang, bukan nak bagi tahu masuk waktu. Kebetulan bila nak ajak orang sembahyang, mestilah dah masuk waktu. Takkan nak ajak orang sembahyang tak masuk waktu lagi. Maknanya masuk waktu tu dia dapat tujuan yang kedua. Tujuan yang pertama sebab nak ajak orang sembahyang. Bila jom sembahyang, secara automatik kita tahu dah masuk waktu. Tapi yang silap fahamnya,
Azan kerana nak bagi tahu masa waktu, silap. Nak masuk waktu apa? Tengoklah kau kat rumah semua dah ada takwim dah. Kalender tu, dalam telefon pun dah ada, TV pun ada. Nak apa lagi? Tak payah azan lah kalau macam tu. Bukan. Nak ajak. Sebab tu dalam kalimah azan dia ada hayya 'alas salah. Dia panggil hayya 'alatain. Dua hay. Hay ni seruan. Nak ajakkan. Tu hay. Kalau nak bagi tahu orang dah masuk waktu, buat apa ajak dia? Marilah sembahyang, hayya 'alas salah, marilah menuju kejayaan, hayya 'alal falah. Buat apa nak ajak orang mari. Sedangkan tujuan azan untuk nak bagi tahu masa waktu. Tak adalah ayat tu sepatutnya. Tapi dalam azan ada ayat itu, iaitu mari. Bila masuk mari, nak ajak. Mari ajak. Ajak orang. Sebab tu tujuan azan adalah nak panggil orang sembahyang berjemaah sama-sama. Azan yang kuat ni nak panggil orang datang sembahyang jemaah sama-sama. Kebetulan yang terbaik adalah sembahyang jemaah awal waktu. Maka azanlah awal waktu. Bukan bermakna kalau dah tengah waktu tak payah azan. Bukan. Silap faham. Tengah waktu pun azan. Saya ingat dulu tahun 80-an, saya kecil lagi waktu tu. Dekat kampung-kampung kat Kelantan lah. Kadang-kadang dia azan Isyak tu, azan kuat. Azan Isyak tu pukul 9.30, 9.45. Kita kata, apa salah lambat ni? Biasa azan kan pukul 8.30, 8.45. Dia dekat sejam selepas pada tu, baru azan. Tanyalah orang tua-tua kat situ, apa salah azan lambat ni? Dia kata ada program lah tu. Bila ada program, dulu ceramah kuliah bukan tiap-tiap malam, sebulan sekali, 2 bulan sekali, dulu 80-an. Jadi, bila macam tu, sekali-sekala, tok-tok guru ke ustaz datang daripada luar, dia lamalah sikit. Dah lah sebulan sekali, takkan 40 minit. Ada sentak lah 2 jam. Daripada maghrib tu. Jadi sampai 2 jam. Jadi nak sembahyang Isyak, dia azan kuat-kuat azan kuat-kuat. Kerana apa? Kalau siapa yang tak sembahyang lagi, jom dah mari sembahyang. Kami yang dekat ni memang nak sembahyang, sebab kami ada program. Tapi cuba kita tengok sekarang punya yang diamalkan sekarang ni di masjid-masjid, kecuali sini lah. Sini okey saya tengok. Okey dia azan. Cuma kalau takut orang salah faham, janganlah pakai mic. Kalau boleh pakai mic, pakai je mic. Tak apa. Tapi takut orang kata, apa hal pula ni? Nanti orang salah. Tak apa, tak apa. Yang penting azan tetap azan. Buat macam dulu. Dulu tak. Dulu azan kuat. Dah lah speaker, bukan speaker elok sangat pun dulu. Macam sekarang ni horn. Yang kuat. Dulu tak. Tapi azan juga, kita dengar sayuk-sayuk je. Tengok, pukul 10. Sembahyang apa? Pukul 10 malam. Rupanya baru nak sembahyang Isyak. Sebab ada makan-makan, ada program, ada tahlil ke apa. Di sekali buat sebulan tu, sekali buat malam tu sampai pukul 10 baru habis. Baru sembahyang Isyak. Lepas tu sebulan tak ada kuliah. Dululah. Dulu. Jadi azan. Jangan tak azan. Kebanyakan majoriti di Malaysia ni dia tak azan. Mungkin boleh berhenti sekejap kuliah untuk azan, boleh bagus juga. Ataupun tak apa, tak payah berhenti, nanti azan je. Sama ada azan kuat atau azan perlahan, tak ada masalah. Yang penting azan. Azan kuat tu masuk pakai speaker, azan perlahan tu masuk tutup speaker. Itu je lah. Okay. Penting azan ni sebab kita nak sembahyang biar khusyuk. Syaitan bersepah ni, syaitan ni dia ada ni. Duk naik atas kepala, duk pegang kepala lutut, dah ketuk kepala lutut. Biar lengoh. Serban. Selama ni duduk main jam tak serban 2 jam. Tak ada rasa pun. Masalah lengoh tak ada rasa. Duk main jam, duk minum kopi, duk minum teh tarik kat kedai. 2 jam tak berasa. Tengok TV 2 jam tak berasa. Tak bergerak. Kekelan tengok. Tengok bola tak bergerak. Takut rugi tengok tanggul tu. Tak bergerak. Tak ada pun rasa serban, tak ada rasa lengoh, tak ada. Tapi time mengaji lengoh kok tu, lengoh kok nu mari tu. Itu semua apa tau? Itu semua khayalan. Itu setan tu, duk ludah, tui, nak ludah kat kaki, ludah kat sini, duduk ni, ambil kulit babi, selimut yang kita tak nampak lah, selimut kita, dia jadi ngantuk, dia jadi lengoh kat sini, macam-macam. Sejam je pun paling lama kuliah, rasa setengah jam lah, dia rasa habis semua rasa. Apa bukti ianya khayalan, dia bukan sebenar, tu semua setan tu yang buat. Apa bukti dia? Buktinya, bila wallahu alam, sihat terus. Wallahu alam. Sihat terus, hilang. Sepatutnya kalaulah sakit tu sakit yang benar, sakit tu sakit sungguh kerana kesihatan, habis kuliah pakat-pakat beratur klinik. Sebab apa sakit? Kenapa lepas je kuliah tak ada pergi beratur pergi klinik pun? Takat kat anak kita, dia hantar kat ayah klinik. Kenapa tak ada orang sakit? Tak ada pun. Kenapa? Itu nak dia khayalan. Syaitan tu tahu. Syaitan duduk tarik bulu mata ni biar tutup.
Tu tak boleh pergi, merasa macam berat kepala. Bunyi ayat penghilang, ada. Wallahu alam, hilang. Belum Allah alam lagi, sikit lagi 5 minit bukan Allah alam. Yang tadi Allah alam bukan original, ni bukan belum lagi. Sikit lagi 5 minit baru nak Allah alam. Nanti ingat Allah alam. Bukan belum, sabar dulu. Jadi macam itulah. Jadi kenapa kita nak halau setan tu? Dengan antara setan dia takut dengan azan. Bila kita azan, sejauh mana bunyi azan tadi tu, setan akan lari, dan dia lari terkentut-kentut. Dia sengaja kentut. Dia lari pom ketuk dia pom. Kenapa? Dia tak mau dengar azan tu. Kalau kentut dia dengar kentut dia. Tu lah. Memang adalah hadis cerita tentang setan akan lari sampai terkentut-kentut. Terkentut-kentut tu kerana dia tak nak dengar seruan azan. Jadi bila dia lari, lepas azan dia lari, kita sembahyang. Dia nak datang balik lambat sikit. Sempatlah kita khusyuk 2 rakaat. Rakaat ketiga baru dia mari balik, kacau balik. Kalau tak ada azan, awal-awal lagi Allahu Akbar, mesti ingat Allah. Ingat Allah sungguh ni. Akbar, syuf, hilang lah. Baca sembahyang automatik. Baca, tahu-tahu dah salam lah, orang dah salam. Tak rasa apa pun. Sebab apa? Setan daripada awal lagi. Tapi kalau kita tu kurang-kurang kalau dia lari jauh sikit ke, sempat salam baru dia sampai. Allah, setan kata tak dah nak kacau. Ataupun kalau dia pergi tak jauh sangat pun, dia datang balik tu sempatlah 1-2 rakaat khusyuk. Ini 4 rakaat tak khusyuk. Jeng betul. Kurang-kurang dapatlah 1-2 rakaat khusyuk, 2 rakaat lagi nak macam mana? Kita bukan wali. Kuali aja. Nak macam mana? Kan? Jadi ini kenapa antara sebab tu lah. Sebab itulah azan supaya setan tu lari, sebab azan ni memang dia satu kalimah yang hebat. Dapat kalimah azan ni asalnya sejarahnya ketika permulaan diwajibkan sembahyang 5 waktu lepas Isra' Mi'raj, maka solat berjemaah. Bila nak solat jemaah, kadang sebab waktu tu mana ada jam lagi zaman Nabi dulu. Jadi kadang-kadang ada yang datang awal. Mana? Tak tunggu je. Kadang-kadang ada datang terlambat. Terlambat dah habis sembahyang baru sampai. Maka sahabat buat mesyuarat. Dia buat mesyuarat. Macam mana kita nak biar berkumpul satu tempat, biar ada apa-apalah yang menyebabkan tak ada orang terawal dan tak ada orang terlewat waktu tu. Macam mana? Bincang dengan Nabi, bincang. Ada yang kata kita buat macam inilah. Kita pasang unggun api. Kita pasang api, lepas tu dia ada asap. Asap tu orang tengok, dah masuk waktu. Pakat-pakat pergi sembahyang. Tapi ada kata tu macam majusi, agama majusi, macam tiru dia pula. Agama majusi dia pakai api. Dia kena nyalakan api gitulah. Macam tiru dia pula. Tak elok, tak molek. Ada kata pakai loceng. Ting ting, macam Nasrani pula. Tiru agama lain. Sebab nak cari idea, pakai loceng. Ting, tu orang dah bunyi loceng, masuk waktu. Tu awal-awal Islam dulu. Ada yang kata cari tanduk buat trompet. Itu macam orang Yahudi pula. Itu tiup. Habis itu ada kata naikkan bendera. Ke kau tu tiang, dekat masjid tiang, kita naikkan bendera. Kalau tengok, bendera dah naik masuk waktu. Macam-macam idea. Akhir sekali tak kena, tak sesuai. Cadangan Umar Al-Khattab, dia kata jerit. Dah sembahyang, dah masuk waktu. Jom sembahyang, jom. Telah masuk waktu. Kalau bahasa Arab, apa dia? As-salatu jami'ah. Itulah. Solat jemaah jerit. Rasanya idea tu yang paling okey lah daripada yang lain-lain yang tadi. Yang tadi 3 orang kafir. Yang ni paling okey lah, jerit gitu. Siapa suara kuat jerit maka pakat-pakat balik. Tapi ada perasaan macam tak apa mantap lagi main jerit-jerit gitu. Tak apa mantap lagi. Akhirnya seorang sahabat nama Abdullah bin Zaid, dia mimpi. Tu kata hebat kalimah azan ni, dia mimpi dia jumpa seorang tua, seorang ni bawa loceng. Pegang dalam mimpi dia. Dia kata, aku nak beli loceng kau. Nak buat apa? Kami dan Nabi kami nak ajak orang sembahyang yang difardukan sembahyang berjemaah. Jadi
kami nak panggil orang tu, kami bincang sebelum ni tak dapat satu idea yang mantap. Jadi nampak loceng tu macam menarik, aku belilah, nanti aku nak bawa pergi kat Nabi aku, nanti aku buat ting 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 untuk ajak orang. Dia kata kalau nak panggil macam tu tak elok ni, pakai loceng tak elok. Kalau kau nak, aku boleh ajar cara yang terbaik, kata orang dalam mimpi tu. Apa dia? Kalimah azan lah. Kau baca macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, satu sampai habis. Oh, terima kasih, menarik ayat ni, terima kasih. Dia pun pergi. Bila dia pergi, kejap, orang tu panggil balik. Dalam mimpi ni, orang tu panggil balik. Itu kalau nak panggil orang jauh. Kalau dah dekat-dekat nak semayang, panggilnya macam ni pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cicak pun kata betul. Cicak dia kena sumpah cakap betul, cakap benar. Sebab dia pernah bohong dulu. Dia sumpah cakap benar. Tu dia cek. Benar dengan orang tua cakap. Betul cakap cicak. Tu betul cakap cicak. Mana cicak? Tak ada. Betul lah cerita ni mana. Akhir sekali kalau dah dekat-dekat nak sembahyang, kau baca macam ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah ya falaq qamtu salat. Qamat. Oh, okey. Terjaga dia mimpi, terus pergi jumpa Nabi. Kena jumpa Nabi. Syariat mana boleh main mimpi-mimpi. Hukum mana boleh main mimpi. Cuma dia nak beritahu sahabat mimpi. Sahabat cerita kat Nabi. Waktu dekat-dekat Zuhur. Sahabat cerita kat Nabi. Nabi pun kata, engkau benar. Nabi right sign, engkau benar. Baru jadi syariat. Kita mimpi tak jadi hukum, jangan buat hal. Mimpi sembelih anak, macam Nabi Ibrahim aku ni, dia sembelih, jangan buat hal. Tak boleh. Bukan Nabi. Orang tahu. Kalau sembelih kambing tak apa. Aku ada kambing 3 ekor, mimpi sembelih kambing. Itu tak apa. Sembelih, jangan lupa ajak saya sekali. Masak. Okey. Lepas pada tu, dia cerita kat Nabi. Nabi kata, engkau benar. Rupanya wahyu dah turun kat Nabi juga. Engkau benar. Maka dia kata, pergi cari Bilal bin Rabah. Kenapa tak suruh dia mimpi? Dia lah tahu kan. Ini tidak adil. Dia suruh orang lain pula. Cari Bilal. Engkau ajar dia. Ini antara. Kenapa kena ajar Bilal? Nabi kata kerana suara dia lebih kuat. Jadi kita dapat faham, azan ni bukan nak sedap. Sedap tu tambahan bagus lah, bukan kata tak bagus. Azan ni kerana nak bagi orang tahu. Jadi dia mesti kuat walaupun tak sedap. Lebih baik kuat walaupun tak sedap daripada sedap tapi tak kuat. Yang terbaik kuat dan sedap. Itu terbaiklah. Jadi panggil Bilal. Bilal pun apal. Bilal pun dah masuk Zuhur dah. Azan kuat tu, kuat suara Bilal. Sayyidina Umar tengah tidur dekat rumah dia, terjaga. Berlari-lari, tak sempat pakai baju, ambil ridak tak terlupa. Berlari lagi. Mana kau belajar Bilal? Dia kata, aku mimpi sebiji macam kau. Rupa-rupanya sahabat-sahabat lain pun ada mimpi juga. Yang ini, dia ni ajar gini. Nabi pun dah bagi tahu gini. Itu pensyariatan azan asal awal-awal dulu, pensyariatan. Sikitlah cerita. Dan bila ada Rabah, bila Nabi wafat, dia tak azanah. Dia pindah pergi jauh. Dia macam kerindu. Dia Bilal dengan Nabi gini tiba-tiba Nabi wafat, dia macam tak sedap. Tengok tu nampak Nabi, tengok ni Nabi pernah pegang kat sini, Nabi pernah duduk bawah pokok ni, Nabi pernah makan ni. Tak boleh, tadi dia tak tentu kalau dia pindah. Dia tak duduk Madinah. Pindah mana? Dia pindah. Bila dia pindah Syam, dia pindah ke Syam, Syria. Dia pindah ke Syam sehingga 3 tahun. Masa tu pemerintahan Sayyidina Umar dah. Sayyidina Bakar, lepas habis Sayyidina Bakar 2 tahun lebih, Sayyidina Umar kan. Awal-awal Sayyidina Umar Bilal bin Rabah mimpi jumpa Nabi. Dia kata, kerasnya hatimu Bilal, kau tak datang pun ziarah aku, kata Nabi dalam mimpi tu. Sebab dah duduk jauh kan, duduk Syam. Engkau keras hatimu. Dia jaga. Tak boleh jadi. Dia kata. Dia pergi. Masa tu 3 tahun 4 tahun lah selepas kewafatan Nabi. Zaman Sayyidina Umar, dia khalifah. Pagi-pagi Sayyidina Umar, okey, cantik. Muazzin Nabi datang. Azan lah, kita nak ingat balik cerita lama, kita nak ingat balik, nak bagi datang perasaan tu balik. Tak mau, tak nak. Dia tak nak. Akhir sekali macam mana kita nak buat? Datang dia jauh. Azan lah. Barulah kita tak teringat balik zaman Nabi. Semua rindu zaman Nabi ni. Dengar suara dia, ingat Nabi terus. Dia tak mau. Macam mana nak buat ni? Tak apa, kita ambil cucu Nabi.
Hasan dan Husin. Cerita dia, kau pergi suruh tu pakcik Bilal tu. Kau pergi suruh dia, pujuk dia, buatlah macam tolonglah pakcik Bilal, tolong. Macam tu lah kot. Kan cucu-cucu Nabi kecil-kecil pergi, bila dia dengar, dia tengok muka nak sama muka Nabi. Lepas tu dia tengok dengan suaranya, dia ingat Nabi tu main-main kan dengan cucu-cucu dia. Tak apalah, tak boleh nak tolak. Dia pun azan. Masa azan bersama keluar. Macam zaman Nabi balik. Nabi hidup balik. Ada orang kata sampai gitu. Teringat. Tapi tak habis. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dom, rebah. Tak boleh. Terlalu rindu, sedih semua ada. Sebab nak sebut nama Muhammad, asyhadu anna Muhammad. Yang tadi Allahu Akbar, boleh tahan lagi. Sampai bunyi Muhammad je, habis jatuh. Tak boleh lagi lah. Tak boleh. Tak keluar suara dah, menangis-nangis. Tak keluar suara dah. Sikitlah kisah sebelum kita tutup. Wallahu alam. Betul lah. Ini baru wallahu alam betul. Betul tak? Sihat tak? Dah jadi sihat kan? Dia kata dah. Kata dah. Kita berhentikan. Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan qamat itu 5 perkara. Ada syarat. Bukan main boleh hazan je, ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Wallahu alam. Tangguh dulu kita sudah tasbih kafarah dan suratul asbah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.